Okay, Assalamualaikum. So hari ni kita masuk tajuk yang satu topik yang baru, iaitu blok ekonomi dan penjajahan perdagangan. Okey, blok ekonomi ni apa maksud dia? Okey, blok ekonomi adalah sebuah merupakan satu kumpulan yang mana terdiri daripada beberapa negara yang duduk secara negara-negara yang berhampiran. Okey, tujuan dia untuk menjaga kepentingan ekonomi secara bersama-sama. Okey, alright. Okay, so nanti kita akan bezakan apa maksud blok ekonomi dan apa itu perjanjian perdagangan. Okay, untuk pengetahuan awak, blok ekonomi ni contoh macam ASEAN. Kalau perjanjian perdagangan ni, apa perjanjian yang dibuat di bawah ASEAN? Contohnya, itulah maksud. Itu beza dia blok ekonomi dan perjanjian perdagangan. Blok ekonomi ni, macam kita tengok, tajuk ni dia di bawah liberalisasi perdagangan ataupun perdagangan bebas. Okay, so kenapa kita sentuh blok ekonomi dulu? Okey, blok ekonomi ni dialah punca kepada wujudnya perdagangan bebas. Okey, contohnya macam ASEAN. Lepas adanya ASEAN, barulah dia bincangkan why not kita buat perdagangan bebas. Barulah wujudnya perjanjian perdagangan. Sebab tu kita kena go apa itu blok perdagangan, blok ekonomi, dan barulah kita pergi kepada perjanjian perdagangan. Okey, so kat sini dia kata tujuan blok ekonomi adalah untuk melindungi negara ahli daripada barang import dari negara yang bukan ahli. Okey, so yang ini maknanya dia nak melindungi negara-negara ahli saja, yang terlibat saja, yang tak terlibat dia tak nak ambil tahu, kan. So dan juga contohnya macam negara ASEAN ni adalah negara-negara Asia Tenggara, kan. Negara-negara Asia Tenggara adalah negara-negara yang membangun. Jadi nak melindungilah negara-negara membangun ni daripada ditindas daripada negara-negara yang maju, kan. Macam itulah. Okay, dan menggalakkan urus niaga barangan antar negara ahli. So kita nak menjalinkan hubungan yang lebih kerap lah lepas ni, kan. Bila kita dah ada blok ekonomi ni, kita lebih boleh berbincang, kita boleh mengadakan hubungan perdagangan yang lebih kerap, kan. Okay, so yang ni contoh blok ekonomi. Okay, yang paling famous lah kat dunia ni adalah Kesatuan Eropah. Paling famous Kesatuan Eropah. Okay, ASEAN pun ni juga. Okay, ASEAN pun adalah antara blok ekonomi yang famous. Okay, Liga Arab, Kesatuan Afrika, okay, Kesatuan Jemaah Asia Selatan. Okay, so yang ni semua adalah antara contoh-contoh blok ekonomi. Okay. Okay, dia kata kat sini antara blok ekonomi di atas Kesatuan Eropah ni merupakan blok ekonomi yang jumlah nilai urusan yang paling tinggi, kan. So Kesatuan Eropah ni merupakan antara blok ekonomi yang paling kukuh lah. Kita boleh cakap antara yang paling berjaya, paling kukuh. Okay, so kita tengok yang blok ekonomi yang pertama, contohnya adalah seperti dekat sini kita nak belajar pasal Kesatuan Eropah ataupun European Union, ataupun kita panggil EU. So nampak tak kat sini, dia semua adalah negara-negara yang berhampiran. Dan kalau kita tengok pun ekonomi dia pun tak jauh beza sangat. Okay, so tapi United Kingdom ataupun UK dia dah keluar baru-baru ni. Dia dah keluar, bukan baru lagi lah, dia dah keluar lama dah, tahun 2016 dia dah keluar daripada Eropah Union dan diwujudkan satu blok dia tersendiri. Okay, so hari ni kita tengok apa itu Kesatuan Eropah, kan. Apa negara-negara yang terlibat, apa dia punya matlamat dia, tujuan dia untuk apa dia tubuhkan, kan. Okey, so dia kata kat sini Kesatuan Eropah adalah merupakan satu kesatuan antarabangsa yang dianggoti kebanyakannya adalah negara-negara Eropah. Okey, alright. So tujuannya adalah untuk mengimbangi kekuatan antara negara Amerika Syarikat dan Jepun. Okey, so masa tu yang paling kuat mungkinlah masa tu mungkin paling kuat lah Amerika Syarikat dan Jepun, kan. Jadi tak boleh nak lawan. Jadi bila diorang wujudkan satu kumpulan ni, mungkin diorang boleh lebih berdaya saing, lebih boleh ni lah, boleh majulah, kan. Tak adalah nampak perbezaan yang terlalu ketara antara negara maju dan negara yang tak maju, negara membangun. Okay, alright. So kita tengok objektif penubuhan EU ni adalah seperti berikut. Okay, EU ni dia terus, kalau kita tengok EU ni dia terus je bincang pasal perdagangan bebas. Dia tak ada lagi nak bincang pasal alam sekitar ke, nak bincang pasal politik ke, tak ada. Dia terus pada ekonomi. Tujuan ni memang untuk ekonomi. Berbeza dengan ASEAN. Okay, nanti kita tengok ASEAN. Okay, A, menghapuskan duty custom untuk semua negara anggota. Okay, duty custom ni adalah cukai import. Memang dinatakan terus dah nak hapuskan cukai import. Maknanya perdagangan bebas.
Okey, B menjalankan yang ni dia dah nyatakan secara jelas memastikan perdagangan dijalankan dengan secara bebas. Okey, C memastikan memberi kebebasan pengaliran modal antar negara anggota. Modal ni maksudnya macam pelaburan langsung asing. Kita boleh melabur modal, nak bina syarikat tu dia bebas tanpa ada peraturan dan undang-undang yang terlalu ketat. Okey, D menyelaraskan dasar kewangan dasar fiskal antara negara anggota. Okey, dari segi ekonomi pun dia orang nak menjalankan benda yang sama. Contohnya dasar kewangan dan dasar fiskal kan, nak buat sama je, selaras antara negara-negara anggota. Tapi benda ni ada positif ada negatif. Sebab kalau yang negatif tu sebab bukan semua negara mempunyai prestasi ekonomi yang sama dan situasi ekonomi yang sama kan. Jadi mungkin dia akan mendatangkan kesan negatif lah. Okey, alright. Seterusnya E menggalakkan perkembangan aktiviti ekonomi antara negara anggota. So dia nak menggalakkan lagi lah. So dengan wujudnya blok ekonomi ni, so macam kita boleh kerap berbincang pasal hubungan perdagangan, apa sahaja urus niaga yang kita boleh jalankan antara negara anggota. So dia akan meningkatkan kegiatan ekonomi lah. So kalau kita tengok ada 27 negara ahli. Lepas tu ada lagi nak masuk lagi kan ke dalam EU ni. Sebab nampak dia punya benefit lah sebab banyak negara yang nampak benefit kalau join EU ni. Lepas tu kita tengok KDNK EU ni antara yang paling banyak kat dunia ni 11.6 trilion. Okay. Lepas tu ini dasar-dasar dia Okey. Lepas tu yang unik ni pasal EU ni sebab dia menggunakan satu mata wang yang sama, iaitu mata wang euro. Dia gunakan mata wang euro untuk semua negara-negara ahli dia. Okey, itu yang unik pasal Eropah Union. Okey. Alright, seterusnya kita pergi kepada perjanjian perdagangan. Okey, perjanjian perdagangan ni dia merupakan satu perjanjian yang ditandatangani di bawah blok ekonomi. Contohnya macam kita tengok blok ekonomi adalah ASEAN. Kalau perjanjian perdagangan AFTA. Okey, perjanjian perdagangan AFTA ditandatangani selepas penubuhan ASEAN. Okey, antara negara-negara ASEAN juga. Okey. Alright, so perjanjian ni ditangani oleh dua ataupun lebih negara atas persetujuan bagi isu tarif, kota dan sekatan perdagangan lain semasa menjalankan urus niaga sesama negara. Okey, yang kat sini dia ada bagi hint dia ada bagi hint pasal isu tarif, kota, sekatan perdagangan So maknanya dia nak kurangkan sekatan lah. Okey, maksudnya kat sini Okey. So ni adalah negara-negara yang terlibat dalam AFTA Okey, kita tengok dulu background Okey, ni background ASEAN Bila ASEAN ditubuhkan pada tahun 1967 dekat Bangkok. Okey, mula-mula ahli dia sikit je, ada beberapa buah negeri, Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, 6 saja. Lepas tu barulah wujudnya Vietnam, Myanmar, Filipina, lepas tu barulah wujud negara-negara lain yang masuk dalam ASEAN. Okey. So tengok matlamat awal-awal penubuhan ASEAN ni, dia tak ada pun nak cakap pasal perdagangan bebas ke macam EU tadi. Dia dah jelas cakap kami nak perdagangan bebas, kami tak nak cukai. Tapi ASEAN tak cakap apa benda tu sebab mungkin masa tu tidak lagi berani pada tahun 1967 belum lagi wujudnya idea perdagangan bebas ni Okey, so mula-mula tujuannya adalah mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan, kebudayaan dan kemajuan sosial di rantau Asia Tenggara. So maknanya ASEAN ni dia bukanlah fokus pada ekonomi, tapi dia fokus pada lebih daripada isu ekonomi. Dia fokus pada isu pembangunan, sosial, politik kan. Okey. Seterusnya menggalakkan kestabilan politik dan keamanan di rantau Asia Tenggara dengan mematuhi prinsip-prinsip pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey, so dia nak menggalakkan kestabilan politik. Okey, itu matlamat dia lah awal-awal dulu. Lepas tu memberi kerjasama dan bantuan antar negara kalau ada masalah ke kan, ataupun ada bantuan dari segi latihan dan penyidikan, kita boleh bagi bantuan antara negara-negara anggota. Seterusnya adalah mengeratkan hubungan dengan pertumbuhan serantau dan antara bangsa. So nampak tak kat sini mula-mula tak ada pun cakap pasal perdagangan bebas kan. Okey, bila dia cakap perdagangan bebas, bila diorang bincangkan, diorang bincang di bawah perjanjian AFTA. Bila tu? Tahun bila? Pertengahan tahun 2017 barulah diorang bincangkan pasal perdagangan bebas. Okey? Alright.
Okay, kita go directly, kita straight forward lah. Apa itu AFTA? Okay, AFTA ni adalah perjanjian yang dibuat di bawah blok ekonomi. Okay, tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing ASEAN sebagai pengkalan pengeluaran dalam pasaran dunia melalui penghapusan halangan. Dia yang kat sini baru dia ada mention penghapusan halangan tarif dan bukan tarif antar negara ASEAN. Kat sini baru dah di-mention pasal perdagangan bebas, dia nak hapuskan tarif. Okey. So nampaklah AFTA ni barulah dia nak bercakap pasal perdagangan bebas. Tadi masa ASEAN tak ada pun, tak nampak pun dia nak bincang pasal ASEAN ni dia lebih besar konsep dia, tapi AFTA ni lebih kepada perjanjian perdagangan bebas. Okey, B, menarik kemasukan pelabur langsung asing dan teknologi baru ke dalam ASEAN. So lebih banyaklah pelabur-pelaburan langsung asing. Okay, ingat balik kita ada 4 jenis pelaburan langsung asing. Contohnya macam pengambil alihan, pembinaan kilang ataupun syarikat. Pembinaan syarikat yang kita bina dekat negara lain kita panggil apa? Syarikat mati nasional. Okey. Syarikat mati nasional ni dimasuk melalui pelaburan langsung asing. So kita akan, bila wujudnya AFTA ni lebih banyaklah syarikat-syarikat kita yang boleh bertapak di negara-negara ASEAN. Contoh macam kita tengok mati nasional dekat Malaysia ni macam Maybank, macam CIMB kan, macam Petronas kan, diorang dah keluar pun, dah menjelajah pun, dah bertapak dengan negara-negara lain. Tu salah satu faktor dia sebab wujudnya perdagangan AFTA, perjanjian AFTA ni kan. Okey. So bila kemasukan pelaburan langsung asing ni, contoh macam pewujudan syarikat-syarikat multinational, dia akan turut bawa masuk teknologi-teknologi baru kan. Okay, so benefit lah, tu ada benefit kepada sesebuah negara tu. Okey, pengguna dapat memperoleh barangan dagangan daripada pengeluaran yang lebih cekap di ASEAN. Jadi sebab dia dah menghapuskan cukai, jadi dia boleh mengeluarkan barang dengan lebih cekap lah. Okey, tanpa ada kos-kos tambahan. Dia boleh jual dengan kos yang sangat dia boleh jual pada kos yang dia boleh jual pada harga yang murah sebab kos pengeluaran dia dah menurun. Okey. Alright, seterusnya adalah mewujudkan perdagangan antara negara-negara Asia dan meluaskan pasaran keluar negara. So kita boleh mewujudkan perdagangan ni bukan saja antara negara ASEAN, kita juga boleh meluaskan pasaran keluar negara kan. So nanti kita tengok perjanjian perdagangan ni dia juga boleh dibuat ASEAN plus dengan China contohnya kan. Dia boleh buat perdagangan ni bukan sahaja antara negara-negara Asia Tenggara, tapi dia boleh melibatkan dengan negara yang luar daripada ASEAN juga. Okey. So macam contohnya perjanjian, kalau kita tengok perjanjian perdagangan AFTA ni plus ASEAN, AFTA plus China, AFTA plus Jepun ke kan. So dia boleh kita buat perjanjian perdagangan ni bukan sahaja antara negara ASEAN, tapi kalau kita nak melibatkan negara lain pun boleh, tapi dengan syarat kita ni ASEAN ni merupakan satu unit. Okey.